Dalam dakwah Nabi SAW, Nabi telah berdepan dengan pelbagai jenis musuh, tetapi musuh yang paling banyak mendatangkan mudarat dan paling berbahaya kepada dakwah Nabi SAW adalah musuh yang datang daripada dalam, iaitu duri dalam lipatan, gunting dalam lipatan, duri dalam daging. Itulah golongan munafikin. Kerana mereka di hadapan Nabi SAW menzahirkan akhlak dan tingkah laku seperti orang beriman yang lainnya. Bahkan kadang-kadang orang munafik lebih ke hadapan dan lebih hebat menonjolkan diri mereka mempertahankan agama. Kerana itulah apabila Nabi SAW sampai di Madinah, sepanjang 3 tahun Nabi SAW berada di Madinah, sejak bermula Nabi mendirikan solat pada hari Jumaat, sebelum Nabi SAW naik ke atas mimbar berkhutbah, akan bangun seorang lelaki munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia akan bangun dulu, dia akan kata, ya ma'asyaral muslimin, hadha Rasulullah baina adhhurikum fansuruh. Wahai orang-orang beriman, inilah Rasulullah yang ada bersama dengan kamu, hendaklah kamu tolong dia. Nampak? Dalam ramai-ramai orang yang duduk mendengar khutbah Nabi SAW, seorang munafik dia bangun, dia bagi tahu ke orang semua, kamu kena tolong Nabi SAW. Sehinggalah pada perang Uhud, 1,000 tentera Islam pergi untuk berlawan, mereka berdepan dengan 3,000 tentera Quraisy. Ketika kejadian perang Uhud, kata Abdullah bin Ubay bin Salul, peperangan ini tak praktikal, kita tak boleh menang dengan 1,000 orang, dengan nak lawan 3,000 orang. Lalu dia mengajak kaum kerabat dan keluarganya untuk balik ke Madinah. Jangan gadaikan diri kamu, kita tak boleh menang. Dan dia bawa balik 300 tentera daripada 1,000 tentera yang ada. Tinggal 700 tentera dalam perang Uhud. Alasannya bagus. Alasannya kalau lawan kita tak boleh menang, kita jaga anak saudara kita masing-masing, balik ke Madinah. Lalu mereka balik, tinggalkan 700 tentera Islam yang Allah takdirkan mengalami kekalahan di dalam perang Uhud. Setelah perang Uhud, dia buat perangai yang sama sebelum Nabi SAW naik atas mimbar. Dia bangun nak kata ke orang, ini adalah Rasulullah, taatlah kepada dia. Ketika itu orang beriman berkata kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya aduwallah ijlis, wahai musuh Allah, hang duduk, tak payah duk cakap. Dia keluar daripada masjid, dia tinggalkan masjid. Lalu orang berkata kepada dia, pi jumpa Rasulullah, minta maaf. Dia kata, aku tak payah nak minta maaf dekat Nabi. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah ini di dalam suratul Munafiqin. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullah lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Apabila dikatakan kepada mereka, datanglah minta maaf kepada Nabi SAW, mereka menggeleng-geleng kepala dan mereka berpaling dan berasa bongkak dan bangga. Itulah sikap munafik. Pada peperangan Bani Mustaliq, umat Islam pergi berperang Bani Mustaliq, berlaku perselisihan faham antara seorang muhajirin dan juga ansar. Jahjah muhajir dan juga Sinan ansar, berlaku perselisihan faham. Bila selisih faham antara mereka, Jahjah kata, ya lal muhajirin, satu perkataan untuk berbangga dan menunjukkan dia muhajirin. Sinan pula kata, ya lal ansar, aku adalah orang ansar, minta orang ansar tolong dia. Apabila sampai berita ini kepada Nabi SAW, Nabi kata, abi da'wa jahiliyati wa ana baina adhurikum. Apakah kamu menyeru dengan perkataan jahiliyah? Jahiliyah, ini muhajirin, ini ansar. Nabi kata, da'wa jahiliyah, sedangkan aku berada di tengah-tengah kamu. Nabi suraikan mereka. Lalu orang ansar sebahagian daripada mereka berkumpul, kumpulan kecil berkumpul, datang Abdullah bin Ubay bin Salul, musuh Allah tadi. Dia kata, inilah akibatnya kita bagi negeri kita kepada orang lain, inilah akibatnya kita bagi harta kita kepada orang lain. Sekarang mereka lebih ramai daripada kita dan mereka makan kita.
Ini orang-orang muhajirin, kata Abdullah bin Ubay, sama seperti pepatah Arab, sammin kalbak ya'kulak. Hampa bagi makan kepada anjing hampa sampai gemuk, kemudian dia makan hampa. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul. Perkataan ini didengar oleh Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Dia budak kecil pada ketika itu. Dia dengar perkataan ini dan dia terkejut. Bagaimana orang boleh maki muhajirin sedangkan Rasulullah adalah muhajir? Dia pergi kepada pakcik dia. Dia cerita dekat pakcik dia apa yang dia dengar. Pakcik dia pergi kepada Nabi SAW, cerita kepada Nabi SAW. Satu kumpulan orang Ansar yang kecil, mereka duduk sama-sama mereka. Abdullah bin Ubay kata, nanti kami sampai ke Madinah, orang-orang yang mulia akan halau keluar orang-orang yang hina. Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu ada di situ. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, arahkan satu orang pergi bunuh dia. Nabi kata, tidak, hatta la yaqulan nas anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Jangan bunuh dia supaya orang nanti tak kata Muhammad bunuh pengikut sendiri. Ini sikap Nabi SAW. Walaupun dia ucap perkataan itu, Nabi bersabar. Nabi tak benarkan Umar arahkan orang untuk bunuh Abdullah bin Ubay. Nabi panggil mereka. Nabi panggil Abdullah bin Ubay. Nabi tanya, betul tak yang hang ucap perkataan ini? Satu lagi perangai munafik, dia suka menipu. Apabila Nabi panggil dia, dia kata, demi Allah aku tak ucap perkataan ni. Kemudian dia dengan sahabat-sahabat dia, orang-orang Ansar, mereka kutuk Zaid bin Arqam. Dia berkata, Zaid bin Arqam ni salah dengar, budak kecil yang salah dengar timbulkan fitnah. Kata Zaid bin Arqam, itu hari yang paling sedih dalam hidup aku. Dia jujur, dia pergi cerita kepada Nabi SAW, lalu beramai-ramai golongan munafikin bantah dia. Dia berkata dia tipu. Nabi SAW ketika itu Nabi tutup kes itu, Nabi diam. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membiarkan hambanya yang beriman dizalimi. Allah turunkan ayat kepada Nabi SAW, humul ladhina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda rasulillahi hatta yanfaddu. Mereka itulah orang-orang yang berkata, jangan bagi infak kepada orang yang bersama dengan Nabi sampai mereka keluar daripada negeri kamu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Sesungguhnya kerajaan dan kekayaan langit dan bumi ini adalah milik Allah, orang munafik tidak tahu akan hakikat itu. Yaquluna la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu minha al-adhal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinnal munafiqina la ya'lamun. Mereka berkata, apabila sampai di Madinah nanti, orang-orang yang mulia akan halau orang-orang yang hina keluar daripada Madinah. Sesungguhnya kemuliaan adalah milik Allah, milik Rasulnya dan milik orang-orang beriman, dan orang-orang munafik tidak mengetahui hal yang demikian. Allah turunkan ayat mempertahankan Zaid bin Arqam, seorang budak yang kecil, dan menghina mereka orang-orang munafikin. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, itu di dunia. Di dunia mereka akan tipu daya, mereka akan timbulkan berbagai helah, mereka akan buat kejahatan kepada orang-orang beriman, dan mereka akan cuba tipu sampai ke akhirat nanti. Apabila tiba di akhirat, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan tentang orang munafikin. Mereka akan kumpul duduk bersama-sama dengan orang beriman, duduk bersama-sama. Dan apabila Allah Subhanahu wa ta'ala tampil kepada orang beriman, yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Pada detik itu akan diperintahkan kepada orang beriman, sujudlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika itu mereka cuba nak sujud macam orang beriman, tapi ketika itu Allah takdirkan tulang belakang mereka jadi keras, tak boleh nak sujud. Nanti di akhirat, apabila orang beriman sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, munafik tulang belakang dia jadi keras, dia tak boleh sujud, dia berdiri tegak, tak mampu dia nak sujud. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Mata mereka menjadi kuyu, tunduk dalam keadaan hina. Dahulunya di dunia mereka diperintahkan untuk sujud kepada Allah, tapi mereka tak mau. Dan apabila berjalan nanti, orang beriman nanti berjalan, setelah titian sirat mereka berjalan menuju ke syurga, Allah Ta'ala akan bagi cahaya kepada mereka. Orang beriman dapat cahaya ala hasabi amalihim, ikut amalan. Orang yang amalannya banyak, cahayanya menerangi jalan seluas-luasnya. Orang yang amalannya sedikit, cahayanya sedikit, dia boleh nampak depan kaki dia sahaja.
Ada orang yang amalannya lagi sikit daripada itu, cahayanya hanya ada di tapak, di ibu jari. Ada sekejap hilang balik, ada sekejap hilang balik, tapi itu orang beriman. Ada cahaya yang tunjuk jalan dalam kegelapan menuju ke jalan yang diredai Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Pada hari kamu melihat orang mukmin lelaki dan perempuan jalan ikut cahaya mereka. Sebab itulah sidang Jumaat yang dirahmati Allah, kita kena selalu berdoa, Allahumma atmim lana nurana waghfir lana. Ya Allah, sempurnakan kepada kami cahaya dan juga petunjuk, dan ampunkan kami. Cahaya di dunia adalah petunjuk, cahaya di akhirat kita nak cahaya yang betul-betul itu, sebab nanti kita akan berjalan di dalam kegelapan. Ketika orang Islam ada cahaya ikut amalan mereka, ada yang terang, ada yang malap, ada yang sangat terang. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Orang munafik lelaki dan perempuan akan berkata, wahai orang-orang beriman, tunggu sat, kita jalan sama-sama, kami tak ada lampu. Kami tak ada lampu, tak boleh nak jalan sama. Mula-mula jalan sama, Allah bagi cahaya, tiba-tiba orang beriman dalam cahaya, orang munafik gelap, tak ada cahaya. Mereka akan kata, tunggu bagi cahaya, kita jalan sama. Qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Akan dikatakan kepada mereka, patah balik, pi belakang, pi cari cahaya. Mungkin ada kat belakang, pi ambil. Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fihi rahmah wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Apabila mereka pergi ke belakang, akan dibina satu dinding. Di dinding tu mereka boleh nampak, di depan mereka ada rahmat Allah, di belakang ada azab dan mereka terperangkap di dalam azab. Itulah munafik nanti di akhirat. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakin fatantum anfusakum. Mereka akan berkata kepada orang beriman, dulu kita sama-sama. Orang beriman akan jawab kepada mereka, iya, dulu kita bersama-sama, tapi kamu telah menfitnah diri kamu sendiri dan kamu duduk di belakang dalam azab. Muslimin dan muslimin yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah menghindarkan kita daripada nifaq, menjauhkan kita daripada sifat munafikin. Cara paling utama nak mengelakkan untuk kita menjadi orang munafik, jangan malas solat. La yaqumuna ila salati illa wahum kusala. Mereka malas betul nak bangun untuk semayang. Dirikanlah solat. Nanti solat itu akan menjadi hujah kita di hadapan Allah. Kita rajin mendirikan solat. Apabila Sayyidina Ali rahimahullah radhiyallahu anhu berperang dengan golongan Khawarij, orang bertanya kepada Sayyidina Ali, kita lawan ni dengan siapa? Kafir ke? Munafik ke? Sayyidina Ali kata, mereka ni bukan kafir, mereka Islam. Habis itu, adakah mereka ni munafik? Sayyidina Ali kata, bukan munafik. La yadhkurunallaha illa qalila. Kerana munafik menyebut nama Allah sikit dan mereka dirikan solat, mereka malas. Tapi yang kita lawan ni kaum yang mereka ingat Allah dan mereka dirikan solat. Mereka Muslim, tetapi mereka melampaui batas terhadap kita, kita akan lawan dengan mereka. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah, dirikan solat, ingatlah Allah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita daripada penyakit nifaq. Di samping kita berbicara tentang munafik, perangainya di dunia dan di akhirat, ada satu hadis yang kita perlu ambil pengajaran. Kata Nabi SAW, ayatul munafiq thalathah. Ayatul munafiq thalathah. Tanda-tanda munafik ada 3. Ada 3 tanda ini. Siapa yang dalam diri dia ada ketiga-tiga tanda ini, dia munafik. Wa in salla wa sama wa da'a annahu muslim. Dalam sebahagian riwayat disebutkan, sekalipun dia salat, sekalipun dia puasa, sekalipun dia kata aku muslim, tapi kalau ada 3 tanda ini dalam diri dia, dia munafik. Kata Nabi SAW, idza haddatha kadhaba. Yang pertama, apabila dia berkata-kata, dia sentiasa menipu, sehingga orang kenal dia sebagai penipu. Orang akan cakap, dia ni kalau cakap jangan percaya kat dia ni kaki kencing. Itu ciri yang pertama. Apabila dia bercakap, dia menipu, sehingga orang tak tahu bila dia cakap betul dan bila dia tipu. Dia tipu. Hatta yuktabu indallahi kadzaban. Sesungguhnya akan ada orang yang dia sentiasa menipu saja, sampailah di sisi Allah namanya ditulis sebagai penipu. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan apabila dia berjanji, dia memungkiri janji itu. Apabila apa sahaja janji yang dia buat, dia anggap janji itu macam cakap kosong, dia mungkiri sesuka hati dia. Wa idza tumina khana. Dan apabila dia diberikan amanah, dia mengkhianati amanah itu.
sama ada amanah harta ataupun amanah menjaga rahsia, termasuklah kedua-duanya. Apabila dia diberikan amanah, dia khianati amanah itu. Kata Nabi SAW, orang yang tipu banyak dalam berbicara, mungkar banyak di dalam janji, khianat banyak di dalam amanah, itu munafik. Sekalipun dia berkata kepada kamu, aku salat, aku puasa dan aku orang beriman. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala lindungi kita dan selamatkan kita daripada sifat munafik ini.